السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dihormati lagi dikasihi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia, taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu sekali lagi dalam siri kuliah Maghrib secara bulanan pada Ahad pertama di Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On. Hari ini kita menyambung lagi pengajian berkitab 50 tanda-tanda munafik. 50 tanda-tanda orang munafik. Tanda pada kali ini adalah tanda yang ke-17, iaitu mengumpat. Mengumpat ini terjadi dalam masyarakat begitu banyak sekali, sehingga jarang ada orang yang terselamat daripada mengumpat ini, kecuali hanya segelintir manusia sahaja. Oleh itu sangat perlulah bagi setiap orang untuk diperingatkan diri mereka tentang bahaya mengumpat ini. Maka umpat ini kita lihat apakah maksudnya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita pada kali ini. Mengumpat itu bererti bahawa engkau menyebut mengenai yang lain. Yang lain ni mana? Orang lain. Menceritakan keburukan seseorang. Yang mana kalau diceritakan sahaja mengenai keburukannya, kelemahan peribadinya dan tindakan seseorang itu, maka ia tidak menyukainya. Sebagai contohlah, kalau ada orang ni, apa keburukan dia? Malas. Contoh, kita kata si Polan ni pemalas. Dia pula tahu, orang kata kat dia ni pemalas. Maka itu namanya ngumpat lah. Kalau dia tak kisah orang nak kata dia malas ke, nak kata dia tak rajin ke, nak kata apa saja, dia tak ada mengumpat. Dia mungkin masuk lambat mengata sajalah. Dan kalau dia tak redha, jadi mengumpat. Maknanya mengumpat juga sebenarnya mengata. Tapi jadi dosanya bila orang yang diumpat atau dikata itu tidak suka dengan apa yang diperkatakan terhadap diri dia sendiri. Kelemahan peribadi samalah, tak pandai masak, tak pandai kemas rumah. Ataupun orang kata kuat makan. Tindakannya mungkin buat kerja pun tak berapa cekap. Dia dengar tapi dia tak suka. Maka ini dikira sebagai mengumpat. Maka berdosalah perbuatan tersebut. Berdosalah perbuatan tersebut. Kadang-kadang ada yang berkaitan dengan sifat anggota badan orang tu sendiri. Dipanggil badan dia.
mata sepet. Dia tak suka orang kata dia tempang. Dia tak suka bila orang kata ke dia kulit gelap. Ya? Kadang-kadang mengenai agamanya, dia ni fasik. Sembahyang pun tunggang langgang tak berapa betul. Bacaannya pun tak berapa betul, Quran. Bacaan Qurannya tak berapa betul. Sembahyang sunat malas. Tak nak sembahyang sunat langsung. Atau dunianya, fakir, miskin, sengket, merempat hidupnya, dirinya. Tadi saya sebut lah, macam malas dan seumpamanya. Bentuknya, kelakuannya, hartanya, anaknya, ayahnya, sampai anak dengan ayah pun kena umpat sekali, suami atau isterinya, termasuklah pembantunya, hamba sahayanya, serbannya. Serban dia sengit. Serban dia buruk lah. Macam menggali lah serban dia. Ini termasuk pakaiannya. Pakaian dia menggelebih. Bajunya besar. Seluarnya kecil pula. Ini semua dipanggil mengumpat. Termasuk jugalah perjalanannya. Macam mana cara berjalannya. Kaki pengkak. Kengkang. Jalannya macam orang cacat. Macam-macam lagi lah. Kalau disebut dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, berbagai-bagai jenis dan berbagai-bagai bentuk umpatan. Pada hakikatnya perbuatan mengumpat ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia dilakukan dengan secara sengaja. Seseorang nak mengumpat ni, dia akan sebut dengan sengaja je. Ataupun kita kata dengan cara dirancang. Memang dia nak sebut. Kalau tersebut tu lain ceritalah. Tak sengaja sebut. Dan juga kadang-kadang tidak disedari oleh seseorang yang suka mengumpat. Sebab dia dah biasa mengumpat. Dia suka mengumpat, dah biasa mengumpat. Dah jadi perkara biasa dalam kehidupan dia tu mengumpat. Mengumpatlah dia. Dah macam minum teh tarik. Asalkan pagi dengan petang dan malam teh tarik. Jadi macam itulah mengumpatnya tu sudah jadi benda yang kebiasaannya. Akhirnya tidak dapat dikawal lidahnya itu dari membicarakan kelemahan dan keburukan peribadi orang lain. Yang penting umpat. Si mak mentua mengumpat menantu. Si menantu pula mengumpat mak mentuanya, pak mentuanya. Begitulah seterusnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bahasa Arab dipanggil ghibah atau mengumpat. Disebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Artinya, dan janganlah sampai kamu mengumpat satu dengan yang lainnya. Maknanya dalam Quran melarang perbuatan mengumpat. Mengumpat ni kategori dosa apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Ada sebahagian ulama' mengatakan dia dosa besar. Ada sebahagian ulama' lain mengatakan dia dosa kecil. Dosa besar ni maknanya azab dia lah. Nanti semasa di penghujung huraian kitab ini, nanti saya akan sebutkan tentang surah yang berkaitan dengan orang yang mengumpat. Ada yang mengatakan dia dosa kecil. Dosa kecil ni dia kena azab kubur. Dosa besar dia kena azab dekat hari akhirat besok. Iaitu duduk dalam azab api neraka. Sebab itu dah ada perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Walau bagaimanapun sekiranya dia dianggap sebagai dosa kecil, tapi kalau dah selalu kita buat, lama-lama jadi dosa besar. Dah selalu kerap sangat kita lakukan, maka dia jadi di kategori dosa besar. Dalam Islam, perbuatan mengumpat adalah merupakan satu sifat yang tercela. Celanya itu kita lihat dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-11. Celaan bagi orang yang mengumpat itu hammazin masya'im binamim. Orang yang banyak mengumpat, orang yang menyebarkan fitnah dan mengadu domba.
Hammaz, bukan Hamas. Hammaz artinya orang yang banyak mengumpat. Kalau tersebut masya', ini kerja dia menyebar fitnah. Fitnah ni perkara yang tidak dilakukan oleh seseorang, tetapi ia dituduh melakukannya. Sesuatu yang tidak diperkatakan oleh seseorang tetapi dituduh ia menyatakannya, ataupun seseorang tidak melakukan sesuatu tetapi dituduh melakukan sesuatu, maka ni namanya fitnah. Itu nama dia dalam bahasa Al-Qurannya sebagai masya'. Adapun namimah ataupun pelaku dia dipanggil masya' ibn namim, maknanya mengadu domba. Selain pada fitnah ialah melaga-lagakan orang. Melaga-lagakan kawan, sahabat, jiran tetangga dan sebagainya. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuki syurga orang yang suka mengadu domba. Ini dalam kes yang lain. Walau bagaimanapun hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada dianggap mengumpat itu sifat yang tercela ataupun sifat mazmumah atau sifat yang buruk, maka ia juga menjadi amalan orang yang tidak beriman. Amalan orang munafik. Amalan orang munafik. Oleh demikian itu, Islam amat menentang keras dan melarang umatnya daripada melakukan umpatan sesama Muslim, kerana ia mendatangkan kesan dan akibat yang sangat buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu buruk sangka sesama Muslim. Di sini sebut kathiran minadh-dhann, tinggalkanlah atau jauhilah banyak berburuk sangka sesama Muslim. Kerana sebahagian buruk sangka, walaupun tak semua, tapi sebahagian adalah berdosa. Sebahagian lagi mungkin tak berdosa, sebab dia dikategorikan sebagai berhati-hati. Contohlah kita katalah, jaga-jagalah, aku tengok orang tu agak disyaki mungkin dia melakukan perbuatan tersebut. Tengok gaya-gaya dia. Orang ni kerja dia ngendap-ngendap rumah orang, kita risau. Ni ngendap-ngendap ni pasal apa? Nak masuk merompak, nak pecah rumah ke? Tengok-tengok betul, maka itu tak berdosa. Tapi kalau orang tu kita nampak gaya dia orang baik, tapi kita tetap sangka buruk dengan dia, maka itu berdosa. Sebab itu manusia ini menghukum sesuatu itu secara zahir, secara luaran. Nampak orang tu baik, baiklah. Nampak tak baik, tak baiklah. Sebab itu kita tidak boleh meletakkan sangkaan yang buruk kepada sesama Muslim. Sama rakan-rakan kawan kita, sahabat jemaah surau masjid, tengok je orang tu, kita mula bersangka, betul ke benda hari ini amanah? Rasanya tak kot. Dia ni mungkin ada khianat sikit ni. Tanta duit surau pun dia kapuk sikit. Jangan. Tak ada bukti, ibarat kata tak ada angin. Tak ada angin, pokok tak goyang, melainkan orang yang menggoyangkannya. Jangan kita menjadi orang yang cuba menggoyangkan pokok yang tidak ditiup oleh angin. Nanti sangkaan orang, kenapa dia bergoyang? Macam tu dah dalam keadaan hidup kita bermasyarakat, berumah tangga, berkeluarga. Maka jangan mewujudkan sesuatu perkara yang menimbulkan syak wasangka atau sangka buruk seseorang pada yang lain, yang pada asalnya tidak timbul perkara tersebut.
Dan yang penting sekali yang kita nak fokuskan sini ialah, dan janganlah kamu mencari aib, dan jangan pula sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Itu surah Al-Hujurat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atadruna mal ghibah? Rasulullah bertanya kepada sahabat, para sahabat, adakah kamu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengumpat? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu mereka mengatakan, Allah dan Rasul sahajalah yang mengetahuinya. Qala, kata Rasulullah SAW, zikruka akhaka bima yakrahu. Bima yakrahu. Mengumpat itu, kata Nabi, kamu menyebut terhadap saudaramu perkara yang ia benci. Sebagaimana contoh yang telah saya sebutkan pada permulaan kuliah kita pada hari ini. Qila, maka dikatakan, ya, ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Jadi ada yang bertanya, baiklah jika memang betul ada pada saudaraku apa yang aku katakan itu. Kalau benar-benar yang ada pada saudaraku itu atau kawanku, rakanku, yang aku kata ni benda betul. Memang betul dia pemalas. Memang betul kulit dia gelap. Memang betul baju dia sempit. Memang betul baju dia buruk. Memang betul harta dia sedikit. Memang betul dia miskin. Memang betul dia kurang hajar. Macam-macam lagi. Ya? Maka apa kata Rasulullah? Engkau telah mengumpatnya. Engkau telah mengumpatnya. Dan jika tidak ada padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah berdusta ke atasnya, mana engkau telah melakukan fitnah ke atas dirinya. Jadi kalau kita lihat dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah pernah melalui dekat dengan dua perkuburan tentang azab orang yang melakukan umpatan. Wa innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Artinya, dan bahawa sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diseksa. Nabi lalu depan kubur lintas, dan Nabi ni dia ada mukjizat, dia tahu perkara gaib kalau sekiranya Allah mengizinkan pada ketika itu. Maklumlah dia Nabi, kewajipan Nabi ialah menyampaikan. Apatah lagi Nabi ini pilihan Allah Ta'ala. Maka dia menyampaikan satu perkara yang tak dapat dilihat oleh manusia untuk mendekatkan lagi manusia kepada Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Nabi kata apa? Penghuni dua-dua kubur ini tidak diazab, sedangkan mereka tidak seksa kerana dosa mereka yang besar. Wa ma yu'azzabani, dan tidak diazab mereka berdua itu fi kabirin, kerana dosa besar. Namun dalam riwayat Imam Bukhari pula ada sambungannya, iaitu bala innahu kabirun, bahkan dosanya memang besar. Amma ahaduhuma, ada pun salah seorang daripada mereka itu, fakana yamshi bin namimati, kerja dia ialah suka sangat mengadu domba. Pergi ke orang tu cerita, kau tahu tak apa kawan kau cakap dengan kau? Apa dia? Dia kata kau sekian. Dah, orang tu ni marah dengan kawan dia. Walaupun benda betul, dipanggil mengadu domba. Dia macam batu api lah. Ya? Orang tanya, ustaz, macam mana nak suruh orang batu api jangan jadi batu api? Jawapannya, jadi dia batu air. Atau air batu. Tu dia. Maknanya, disebut batu api, kalahnya api dengan air, maka jangan lagi mendengar kata-kata orang yang kuat mengadu domba. Kalau kena pada diri kita, kita ada rasa kesan.
Kalau tak kesannya banyak, sedikit tu mesti ada. Mesti ada. Manakala yang lain lagi, wa ammal akharu fakana la yastansiru min baulihi. Manakala yang lain tidak mengetus dari kencingnya, maknanya kencingnya itu tidak disucikan. Ulama kata maksud ayat sedangkan mereka tidak diseksa kerana dosa mereka yang besar, yakni sebagaimana disangkakan oleh kedua-duanya, maka masa dia melakukan umpatan itu, dia tidak merasakan itu merupakan dosa besar. Kena azab kubur tu. Bayangkan tuan-tuan. Jadi inilah dia yang Nabi sebut. Apakah itu ribah? Zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut satu perkara yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Timbul soalan. Ustaz, ngumpat-ngumpat ni ada ke benda yang boleh atau yang dibenarkan? Ya. Baik. Kadang-kadang ada juga umpatan yang dibenarkan. Ada umpatan yang dibenarkan. Jadi umpatan-umpatan yang dibenarkan itu, dia ada berapa perkara yang dibenarkan. Untuk kita membincangkan dengan lebih luas, lebih lanjut lagi mengenai perkara yang dibenarkan untuk kita mengumpat. Pertamanya, mengadu tentang kezaliman seseorang. Perkara mudah je lah. Kita kena aniaya. Orang tipu kita. Orang tipu kita. Kita beli barang, duit bayar, barang tak sampai. Zaman sekarang macam-macam kan, jenis perniagaan online. Kita pun ambil lah butir-butir lanjut. Orang yang menipu itu, kita bawa pergi report polis. Polis pun tanya, siapakah orang yang menipu kamu tu? Tuan, saya belajar agama. Dalam Islam tak benar kita mengumpat. Kalau saya sebut nama dia, di mana orangnya tinggal, berapa nombor IC dia, berapa nombor telefon dia, saya berdosa. Dah tentu polis halau kita balik. Dah tahu kamu nak buat report, kenalah lengkap report itu, termasuklah siapakah orang yang kamu nak dakwa atau yang kamu nak tuduh. Maka tak kenalah cara kita itu. Maka perkara itu dibenarkan oleh agama. Maknanya mengadu kezaliman seseorang. Hatta kalaulah seorang isteri dizalimi oleh suaminya, maka dia pergi jumpa qadi ataupun syariah officer, pegawai syariah, pergi jabat agama ngadu. Suami saya si Polan bin si Polan ni telah memukul saya, tak beri nafkah selama sekian-sekian lamanya, maka hukumnya adalah diharuskan. Ataupun pemerintah yang zalim, jenayah dan sebagainya. Yang kedua, memohon bantuan untuk mengubah sesuatu kemungkaran dan membetulkan orang yang membuat maksiat supaya orang tersebut kembali kepada kebenaran. Dia boleh kata kepada orang yang boleh diharapkan dapat melenyapkan kemungkaran itu. Pergi jumpa satu orang yang ada pengaruh dalam masyarakat, sebab kedudukan dalam masyarakat, pangkat dia, pengetahuan agama dia, kita pergilah mengadu dekat dia. Assalamualaikum ketua kampung, Assalamualaikum ustaz, ketua imam. Saya tengok jiran saya ni, dia memang suka berjudi. Bukan saya tuduh, saya nampak sendiri dia selalu tengok nombor ekor yang ditikam. Boleh tak pergi jumpa dia, nasihatkanlah dia. Ini boleh. Ataupun jiran saya ni dia malas nak semayang. Semayang memang taklah. Kalau tak pergi surau masjid, tahan juga lagi lah dia semayang kat rumah. Jadi memang dia tak semayang. Dia sendiri mengaku, anak isteri dia mengaku, tolonglah nasihatkan dia. Ini boleh. Ni dia. Baik, kalau kita tak mampu nak cegah, kita mungkin tak boleh nak beri nasihat. Jenis bangsa kata orang Kelantan, dia gedebeh. Samsing. Tegur je kerang, bengkak dua-dua biji mata kita. Patah gigi. Patah tulang rusuk. Cukuplah mencegahnya dalam hati sahaja. Walaupun dia selemah-lemah iman. Baik. Yang ketiga, meminta fatwa kepada seorang mufti. Contohnya, ayahku atau saudaraku telah melakukan
penganiayaan terhadap diriku, ni contoh dalam kitab sebutlah, ataupun si fulan telah melakukan begini dan begitu kepadaku, ataupun mungkin kita kata satu kumpulan atau satu golongan beriktikad dengan kepercayaan sekian-sekian. Apakah pandangan Tuan Mufti? Maka Tuan Mufti kata kumpulan ini sekian-sekian hukumnya, mereka tergolong-golongan sekian-sekian, maka wajiblah mereka kembali kepada kebenaran. Ini dibenarkan. Tidak mengapa. Kemudian lagi, kisah ni pernah berlaku lah. Sebagaimana berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku. Contohnya, bila mana isteri Abu Sufyan, Hindun, jumpa Nabi SAW, dia bagi tahu yang Abu Sufyan ni bakhil, tak bagi nafkah. Maka Nabi kata, ambil lah, jangan ambil semua, ambillah sekadar yang kau perlu. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin daripada melakukan kejahatan atau keburukan serta menasihati mereka. Daya demikian itu dari berapa segilah. Mencacatkan perawi-perawi hadis yang cacat supaya orang ramai mengetahui. Ni kalau orang mengaji bidang hadis, dia akan sebut perawi hadis ni adalah orang yang lemah dari ingatannya, ataupun dikatakan orang fasik, atau dituduh orang sebagai pendusta. Maka itu dibenarkan dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Maknanya menyebut kelemahan seseorang perawi kemudian membetulkan balik. Kalaulah riwayat yang disebutnya itu oleh perawi yang cacat dari sudut syarat-syarat menjadi perawi hadis, maka dibawakan pembetulan. Hadis ini sebenarnya riwayatnya bukan begini, isi kandungan atau matannya bukan begini, sebenarnya begini. Kenapa? Sebab riwayat perawi yang meriwayatkan hadis itu tadi adalah seorang pendusta. Itu dibenarkan. Kedua, bila seorang tu datang minta nasihat atau pandangan untuk beripaduai, nak berkahwin, aku ni adik aku nak kahwin, kau kenal lah bakal isteri adik aku ni, dan kau pula berjiran dengan dia, so macam mana pandangan kau? Dia kena terang-terang lah, bakal adik ipar kau ni aku rasa memang jauh beza lah dengan bakal suami dia lah, adik kau sendiri. Ini contoh. Kenapa? Ini nampak sikit macam orang yang kurang rajin lah. Bukan malas, tapi kurang rajin. Ni walaupun mengumpat, tapi dia tak ambil kesempatan. Dia haruskan mengumpat tu, dia umpat betul-betul. Memang pemalas, memang pengotor tak. Dia gunakan perkataan berlapik. Kita ni bercakap ni biarlah berlapik. Jangan kita ni orang surau, orang masjid, ibadat kuat, tapi mulut tak jaga. Kadang-kadang kitanya mulut saja menyebabkan orang yang tak biasa ke surau ke masjid ni, cadangnya nak mendekatkan diri ke masjid tapi tak jadi. Sebab mulut kita dia tadi. Ni dia. Baik. Dan macam-macam lagi lah. Banyak lagi perkara yang lain. Di antaranya lagi, bila engkau melihat seorang penuntut ilmu pengetahuan yang selalu mendatangi seorang yang suka buat bid'ah. Ada seorang ni belajar, jumpa dengan guru. Guru ni buat bid'ah. Bid'ah sesaja. Solat 5 waktu, dia kata 3 waktu je yang wajib. Beritahu pada budak tu, pada murid itu, kau jangan pergi menuntut ilmu dengan guru kau sesat, ahlul bid'ah. Guru kau tadi orang yang suka buat khurafat. Perkara gaib Allah dia tahu, dia kata tahu. Dia nampak orang kena seksa kubur, dia nampak orang kena seksa dalam hari akhirat, dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Jangan. Ini bahaya. Kena beritahu. Guru kamu tu lemah dari ingatannya. Sebab tu kadang-kadang fatwanya dia pun tak ingat, dia main hantam kromo saja. Ini boleh beritahulah. Suatu pelajaran yang diambil daripadanya itu ada yang salah, kena beritahu. Sebab apa? Engkau bimbang si penuntut itu tadi akan jadi rosak faham agamanya kerana ilmu yang dituntut daripada orang tersebut. Itu yang dibenarkan. Banyak lagi contoh lain dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi sebut panjang lebar. Yang kelima, bila si penguasa itu terang-terang mengerjakan amalan fasik atau bid'ah. Seperti orang yang terang-terang minum arak. Pemerintah tu terang-terang minum arak. Pegang botol arak. Duduk sama dengan orang minum arak. Kena sebut. Yang makan rasuah. Yang merampas hak orang ramai. Yang mengenakan cukai secara zalim. Memerah harta orang secara aniaya.
menjalankan hukum-hukum yang salah, maka ketika itu boleh mendedahkan apa yang dilakukannya itu. Boleh bagi tahu, tak ada masalah. Ya. Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Keenam, menyebut gelaran orang. Maka jika seseorang itu telah terkenal dengan gelaran si rabun, si tempang, si tuli, si buta, si juling, si hidung panjang atau sebagainya, boleh menyebutnya dengan gelaran-gelaran itu dengan niat mengenalkannya. Kat kampung kita, orang nama abu ada dua. Abu putih, abu gelap. Jadi orang tanya, kamu sebut ni abu yang mana ni ceritanya ni? Kampung kita ni ada dua abu. Alah, abu gelap. Oh, abu gelap. Bukan abu cerah. Tak. Itu boleh. Dia orang keliru. Ada orang sekarang ni tak faham. Dia ingat semua bab mengumpat tak boleh. Kadang-kadang kita kata, yang mana satu ni? Yang sini ke? Ustaz kan tak baik mengumpat. Tu mana tak faham lah tu. Dia duk ingatkan ustaz tu duk seronok, duk ngata-ngata orang sebab ustaz tu kadang-kadang dia keliru. Yang mana satu? Yang kamu nak sebut ni orang ni, si A, si B, dua-dua nama sama je. Yang bezakan dia mungkin sifat dia, pekerjaan dia, macam-macam. Ya? Ini. Jadi sebab itu perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Bukannya kita main, kata orang, hentam kromo sahaja. Setelah dibincangkan perkara yang diharuskan ini, maka hendaklah kita ingat orang suka mengumpat. Yang tak dibenarkan syarak tadilah, yang dikecualikan tadi itu lain, tapi yang tak dibenarkan syarak ni. Jadi orang yang suka mengumpat ni, dia ibarat kata memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal dunia. Jadi perbuatan mengumpat boleh menyinggung perasaan dan hati dan kehormatan orang lain yang berakhirnya boleh menimbulkan permusuhan dan perbalahan di antara satu sama lain. Bayangkan kalau orang tu kita umpat dia, kita kata ke dia, dia tahu yang dia diumpat oleh kita, dikata oleh kita. Apa berlaku lepas tu? Bergaduh, bermusuh. Lebih dahsyat lagi boleh berlaku pertumpahan darah. Dah tak suka, tak bercakap, tak bertegur, makan tahun, mungkin melibatkan keturunan. Yang mengumpat kita bapa dia. Anak dia sekali kita benci. Tengok muka anak dia dah marah dah kita. Tengok muka cucu pun dia benci. Suatu saya nasihatkan kita kalau belajar dengan mana-mana guru, jangan kita umpat guru tu, nanti ilmunya tak barakah. Guru tu pula tahu dia diumpat, dah tak nak lagi lah dia. Tak nak lagi lah dia. Kadang-kadang kita ni, tak kisahlah guru ke, kalau ke surau masjid, tuan imam ke, tuan Bilal, ada je kita yang tak puas hati kita nak umpat. Nasihat saya kalau kita tak berapa setuju sangat, ada dua cara. Pertama, kita jumpa, bercakaplah dengan cara beradab, bersopan. Jaga adab, jaga sopan. Yang keduanya kita gunakan, macam tadi disebut, orang yang berpengaruh, yang didengari kata-katanya, yang dihormati untuk memberikan teguran. Dan jangan kita yang tak salah kita anggap salah, ada je tak kena pada orang lain. Muhasabahlah diri kita masing-masing. Kalau kita mencari kelemahan orang lain, kita jumpa satu kelemahan orang lain, kita lupa sebab diri kita mungkin ada 10 kelemahan. Sebab kita sedang melihat orang lain, kita lupa orang lain juga sedang melihat diri kita. Banyaknya kalau kita dah melihat kelemahan orang lain, orang pun nampak akan kelemahan kita. Rasulullah larang umat dia mengumpat. Kerana banyak mendatangkan buruk sangka dan fitnah terhadap orang lain. Kullu muslim alal muslim haramun damuhu. Setiap orang Islam diharamkan nyawanya. Jangan bunuh orang Islam suka-suka hati kita. Wa maluhu, jangan merampas harta dia. Haram ke atas kita merampas harta saudara kita. Kita meniaga nasi lemak tepi jalan. Yang beli pun jiran tangga kita, kawan-kawan kita, orang sekampung. Nasi lemak harga RM2.5, kita pergi hentam RM3. 50 sen tadi tu, kita makan harta dia secara haram. Tak memasal-masal. Ini banyak berlaku. Wa'irduhu, dan juga kehormatan diri dia. Ini masuk dalam bab mengumpat, memfitnah, memalukan, mengaibkan. Haram. Dan yang terakhir saya janji tadi,
nak menyebut dosa besar yang mengumpat itu tadi menurut setengah pendapat ulama sebab turun surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang mengumpat lagi pencela. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang mengumpulkan harta benda dan membilang-bilangkannya. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia suka kumpul harta benda, kumpul banyak-banyak. Memang penyakit manusia begitulah. Allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia sangkakan harta bendanya itulah menyebabkan panjang umurnya. Ini silap. Dia bagi tahu ke orang, tips nak panjang umur, duit kena banyak. Padahal dia lupa, banyak orang yang duit banyak tapi tak mampu membeli penyembuhan. Dia mampu beli ubat je. Atas meja makan tu ubat bersusun. Ubat bagi rambut jangan putih, hitam memanjang. Kulit jangan ada scratch-scratch. Tak ada kedut-kedut 1000, sejuta. Makan pula ubat jantung, makan pula ubat itu, ubat ini. Tapi penyakit tetap juga ada. Ingatlah kita mampu membeli ubat, tapi kita tidak mampu membeli kesembuhan. Tu kena ingat. Allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Tidak sekali-kali tidak, mereka akan dimasukkan, dihumbankan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apakah neraka hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Neraka itu menjulang-julang api yang bakar hatinya. Sedangkan mereka itu diikat di tiang yang tinggi. Jadi kalau dah itulah azab nerakanya, kena ikat dekat tiang tinggi, diseksa. Tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah, dia kena ikat pula fi 'amadin mumaddadah. Dibakarnya ketika diikat di tiang dalam api neraka, maka itulah menunjukkan ghibah atau mengumpat itu dosanya sangat besar. Sebagai kesimpulan, orang munafik kalau nak kenal, antara ciri-cirinya selalu mengumpat. Jumpa orang A mengumpat, jumpa orang B mengumpat. Sebelum pergi surau mengumpat, balik surau mengumpat. Tengah makan breakfast mengumpat, lepas breakfast pun mengumpat. Mengumpat sahaja. Semua orang tak betul belaka. Dia je yang betul. Maka hindarilah sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan melihara diri kita daripada sifat munafik tersebut. Tadi kita sudahi majlis ilmu kita kali ini dengan berdoa dan membaca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.